Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Kembar Sebang Bola. Macam biasa, aku CB. Aku PG. Sekarang ni kalau kau tengok, aku sekarang ni berada kat hotel. Sebelum aku ke tempat kerja aku kena quarantine dulu. Jadi kita orang buat video call lah untuk discussion kita pada hari ni. So B, discussion kita hari ni berkenaan dengan apa? So, kita nak discuss sikit, sembang sikit tentang kehadiran Steven Gerrard sebagai manager di Aston Villa. So Ji, tak apa buang masa. Pandangan kau Ji tentang kehadiran Steven Gerrard ke Aston Villa. Sebelum kita bincang panjang berkenaan dengan kehadiran kembalinya seorang legend ke Premier League, ke Aston Villa, kita throwback sikit lah Steven Gerrard as a player. Tapi aku tak nak bincang panjang lah, sebabkan Steven Gerrard ni sebagai peminat bola sepak, aku rasa kesemua peminat bola sepak kenal. Memang kenal Steven Gerrard ni. Bagi aku, Steven Gerrard ni antara the best midfielder yang pernah ada lah. Even Zinedine Zidane, Ronaldinho sendiri pun pernah mengatakan yang Steven Gerrard ni antara best midfielder. Bagi aku, Steven Gerrard ni, benda yang paling aku tak boleh lupa ialah final Champions League 2005 lah. Menentang AC Milan di aku Istanbul. tengok di kedai mamak Ji. Final tu yang aku tengok kedai mamak dengan member aku. Aku seorang je sokong AC Milan. Ya, sebab bagi aku AC Milan pada masa tu mempunyai player-player yang agak star. Macam Shevchenko, Pirlo, Maldini, Kakak, Kakak. So Didai, keeper. Dinda. Satu tim yang agak kuat, dan yang mana kita tahu game tu 3-0, dan gol pertama Liverpool sebenarnya dijaringkan oleh Steven Gerrard sendiri, dan memberi semangat kepada tim Liverpool untuk buat comeback dan memenangi game tersebut lah. Dan untuk game tersebut, Gerrard sebagai kapten dan memenangi man of the match untuk game tersebut lah. The next year, tahun 2006, sekali lagi benda yang sama, hampir sama berlaku pada final FA Cup, Liverpool lawan West Ham. 3 sama ke Ji? 3 sama juga, walaupun West Ham 3 sama. Dan final ni lagi menarik sebabkan orang panggil final ni ialah the Gerrard final, sebabkan Gerrard membuat satu assist yang agak baik kepada Cisse sebelum dia menjaringkan lagi 2 gol mengheret West Ham untuk ke sepakan penalti. So as a player, Gerrard ni kita tahu di Liverpool dia boleh katakan memenangi semua cup, Champions League, UEFA League tahun 2001 tak salah aku, dan semua hanya FA satu cup kali. Satu cup saja. Kita tahu lah Premier League kita tak dapat. Dan untuk international juga, dia di Liverpool memang kita tahu dia memang seorang kapten, dan pernah juga menjadi kapten di England, walaupun tidak menjuarai apa-apa kejohanan lah di international. Jadi as a player, dia memang seorang yang legend lah. Tapi sebagai seorang manager, apa pandangan kau tentang Gerrard as a manager? Bagi aku, dia start, Gerrard ni start jadi manager ni selaku manager bawah 18 Liverpool. Lepas tu dia pergi ke Rangers. Ketika dia pergi Rangers, season pertama dia, bagi aku tak impresi sangat. Tetapi apa yang dilakukan selepas itu sangat-sangat mengejutkan. Dengan statistik sekarang, 124 kali menang, 41 kali seri dan 27 kali kalah. Aku rasa satu statistik yang agak-agak menarik. Dan kalau kita tahu, pada season lepas dia menang Liga unbeaten. Itu seperti Arsenal yang dilakukan hari itu. Dan unbeaten dan 13 kali bolos
dengan 92 jaringan. Aku rasa satu statistik yang agak baik, walaupun orang cakap hanya berlaku di Scotland League, tetapi satu pencapaian yang agak baik, menyekat Celtic daripada menang 10 kali kejuaraan Liga. Itu satu perkara yang amat menunjukkan dilakukan oleh Steven Gerrard sebagai manager. Satu pencapaian yang agak bagus untuk season lepas, sama seperti Conte menyekat dominasi Juventus di Serie A. Itu yang dilakukan oleh Gerrard di Scotland punya league, dengan tanpa kekalahan. 38 game, 32 kali menang dan 6 kali seri. Satu pencapaian yang agak bagus. Dan tahun ni still Rangers ada di nombor 1 liga. Walaupun di UEFA League agak terumpang ambing. Jadi kau rasa ni ada satu benda yang sepatutnya Steven Gerrard keluar ataupun stay di Rangers? Kalau nak suruh aku pilih antara Aston Villa dan Rangers, aku rasa Aston Villa lah. Walaupun kita tahu di Rangers, Gerrard menjadi satu idola. Kalau aku tengok satu video dia pergi ke street, begitu ramai orang mengikut pergi ke Steven Gerrard. Begitu dia diidolakan di Rangers. Tetapi satu pemilihan yang agak baik dilakukan oleh Steven Gerrard, meninggalkan Rangers dalam keadaan dia berada di top pick. Dan itu yang dilakukan oleh Brendan Rodgers ketika meninggalkan Celtic ke Leicester City. Itu satu perkara yang amat-amat menakjubkan. Dan aku tahu fan Rangers mesti agak-agak marah dengan situasi yang sekarang berada di top pick, sekarang berada di nombor 1 liga, dan dia orang perlu menang di UEFA Cup sebab dia orang sekarang berada di nombor 3 setelah hanya satu kemenangan dalam 4 perlawanan. Aku rasa akan rasa kehilangan Steven Gerrard di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Steven Gerrard di Rangers sebenarnya sangat-sangat baik, membuat satu struktur yang baik untuk tim, struktur baik untuk youth team. Aku rasa satu perkara yang agak baik. Dan jika adanya pengganti Steven Gerrard di Rangers, tak kira dah Van Bronckhorst ataupun yang baru ni aku baca Carrick pun menjadi rumus untuk pergi ke Rangers. Dan even Lampard pun ada. Aku rasa itu akan menjadi perkara yang amat mudah sebab Gerrard dah melakukan satu struktur yang agak baik untuk tim Rangers. Tetapi satu cabaran juga sebab mesti ada yang akan bandingkan dia dengan Gerrard. Sebab kita tahu perbandingan yang agak besar di antara Premier League dan Scotland League, perbandingan yang agak besar antara Aston Villa dan Rangers. Aku rasa satu pemilihan yang agak baik untuk memilih Aston Villa. Okey, itu kalau kita bercakap tentang Steven Gerrard. Tapi kalau kita pergi ke side Aston Villa, kita tahu Dean Smith sebelum ni memang satu rekod, satu pencapaian yang agak bagus oleh Dean Smith dengan membawa Aston Villa ke Premier League. Dan bagi aku lah, musim ni dia beli player yang agak bagus untuk bermain di Aston Villa. Tapi sekarang ni kita tahu dengan 5 kali kekalahan selepas kemenangan dengan Manchester United, untuk Aston Villa dengan pemilihan Steven Gerrard, adakah satu upgrade atau downgrade? Satu upgrade atau downgrade, itu aku tak boleh nak cakap lagi lah. Sebab kita tak tahu lagi macam mana Steven Gerrard nak manage Aston Villa ni. Sebab kalau kita tahu dia hanya cemerlang di Scotland League, tetapi kalau kita tengok di Euro, tak kisahlah di UEFA Cup, dia orang agak-agak tidak stabil. Sekarang berada nombor 3 di belakang Lyon dan Spartak Praga. Hanya menang 1 daripada 4 game. Aku rasa
kalau kita nak nilai daripada situ, amat-amat ketara berlaku ketidakstabilan di Rangers. Dan kalau kita tahu di playoff Champions League pun dia kalah dengan Melmo, satu perkara yang amat mengejutkan. Dan kalau kita nak bandingkan dengan Dean Smith, macam kau cakap tadi, dia telah membawa Aston Villa daripada nombor 14 Championship dan mara ke Premier League, dan membawa player-player yang agak baik, dan tahun lepas berada di nombor 11 Liga, dan telah manage satu tim yang agak baik, well managed. Aston Villa ni well managed, dan itu yang menyebabkan bagi aku Steven Gerrard datang ke Aston Villa berbanding ketika Newcastle mengajaknya untuk ke Newcastle. Sebab bagi aku Aston Villa well managed team, ada duit, well managed, dan aku rasa satu nak kata downgrade upgrade tu, aku rasa tak boleh nak cakap. Tapi aku rasa satu pemilihan yang agak baik membawa Steven Gerrard ke Liverpool, ke Aston Villa. Ji, okay Ji, kalau disebut pasal Steven Gerrard Ji, dengan Aston Villa, apa yang perlu dibaiki oleh Steven Gerrard di Aston Villa ni bagi kau Ji? Bagi aku Aston Villa tim tahun ni punya player-player yang dah agak bagus. Kalau tanya aku, pendekatan Steven Gerrard, kalau kita tengok untuk di masa Rangers pun, pertama sekali yang Gerrard buat ialah memperkuatkan bahagian defensif dengan formation 4-3-3. Di Rangers dia mempunyai fullback yang agak bagus, iaitu Barisic dengan Tavernier tu. Even Tavernier pun menjadikan 12 gol dengan 9 assist sejak lepas. So untuk ke Aston Villa, aku nak tengok macam mana dia membawa cash dan target tu. Boleh tak dia bawa cash dengan target tu semacam dia bawa Barisic dengan Tavernier tu. Dan aku rasa pendekatan utama yang Gerrard akan buat ialah memperkuatkan bahagian defensif, dan bagaimana kita tahu high pressing yang dilakukan oleh Rangers juga akan dibawa ke Aston Villa. Okay, selain tu dengan macam aku cakap tadi, Aston Villa dah mempunyai player-player yang agak bagus yang mungkin akan diguna pakai oleh Gerrard dengan bagus di Aston Villa. Tapi bagi kau, adakah player-player yang akan dibawa oleh Steven Gerrard Januari nanti untuk memperkuatkan lagi Aston Villa? Okey, sebelum tu je aku nak sentuh sikit tentang aku nak tengok Gerrard baiki bahagian defend macam aku cakap tadi. Aku nak tengok sebenarnya antara Konsa. Aku rasa Konsa bermain agak baik season ni, antara centre back bagi aku antara centre back terbaik juga di Premier League. Aku nak tengok dia baiki antara Konsa dan Mings tu untuk bermain centre back. Dan kalau aku tanya pasal transfer, ketika Gerrard datang ke Aston Villa pun dah ada rumours yang dia akan bawa Ryan Kent ataupun Kamara untuk mengikutnya daripada Rangers ke Aston Villa. Bagi aku Ryan Kent bermain wing, dan bagi aku tahulah di Aston Villa dah ada Bundia, ada Bayi, dan aku rasa dua-dua player tu agak bagus. Tetapi kalau untuk macam kau cakap tadi, dia bermain high press, terlalu kuat untuk press. Aku rasa akan meletihkan player. Aku rasa dia perlukan squad depth yang agak besar, dan aku rasa kehadiran Kamara akan membantu di bahagian tengah untuk bergandingan Magin. Aku rasa satu gandingan yang aku rasa akan sangat-sangat baik jika Kamara datang ke Aston Villa. Dan kalau kita tahu director manager Aston Villa, Johan Leach pun adalah peminat Kamara ni, dan dia pernah untuk bawa Kamara pada Ogos hari itu, tetapi tidak berjaya. Dan aku rasa ini adalah peluang yang agak besar oleh Aston Villa untuk membawa Kamara ke Aston Villa.
Aku bagi yang ofensif, aku sebenarnya nak tengok sangat Aston Villa ni dengan gandingan Bundia, dengan gandingan Bayi bersama dengan Ings. Sebabkan aku rasa diorang ni player yang agak bagus, tapi kita belum tengok lagi gandingan sebenar diorang ni. Even Bayi tu kita belum tengok lagi dia punya performance yang kalau kira-kira memberasangkan lah untuk ni. Even Bundia kita tahu sebelum ni agak baik, dan tapi musim ni kita belum tengok lagi lah pencapaian yang sebenarnya. Jadi untuk offensive side aku nak tengok benda tu lah sebenarnya untuk Aston Villa under Steven Gerrard Okay B, untuk Aston Villa lepas kehadiran Steven Gerrard, kau rasa target sebenarnya Aston Villa selepas ni mungkin half of the Premier League, kau macam mana? Aku rasa aim Gerrard untuk first season dia ni, dengan half season dah berlaku, belum sampai half tapi dah hampir half. Aku rasa nombor 10 ke atas aku dah adalah satu pencapaian yang agak baik dilakukan oleh Steven Gerrard jika dia berjaya. Dan aku rasa itu adalah aim pertama dia lah untuk nombor 10 ke atas. Okay, kita tahu game pertama Steven Gerrard akan melawan dengan Brighton, satu-satunya tim yang aku rasa agak tough kuat untuk musim ni. Liverpool pun kena. Liverpool pun kena. Gerrard pun mempunyai masa yang agak panjang untuk train ni selepas ada international break. So aku pun nak tengok lah game pertama Steven Gerrard macam mana dia membawa Aston Villa untuk start game first game dia di Aston Villa. Okey je, aku sebenarnya tak sabar nak tengok 4-3-3. Bagi aku Steven Gerrard mengikut dia punya bos lama dia lah ketika di Liverpool, ketika dia jadi manager under 18 itu Jurgen Klopp. Dia, kalau kita tengok 4-3-3 sama dengan Klopp punya formation. Dan yang ketara adalah dia punya wing back sangat-sangat ofensif seperti Trent Alexander-Arnold dan Robertson. Dan kalau dekat Rangers dia ada Tavernier dengan Balisic lah. Dan aku rasa aku tak sabar nak tengok apa yang dilakukan antara catch dan target macam kau cakap tadi. Dan kalau kita tahu dia sama juga dengan Liverpool, dia memain high flying centre back sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi, dan aku rasa sangat sama dengan klub. Dan dia akan memerlukan seorang DMF yang agak baik, dan aku rasa The Blues akan melakukan perkara yang agak baik. Aku memang tak sabar nak tengok macam mana Gerrard manage Aston Villa. Dan kalau kita tahu je high press yang lakukan high press, dan bagi aku tiki taka yang dilakukan di Rangers sangat-sangat menarik. Dan perbezaan tiki taka Aston Villa, tiki taka Rangers dan Barcelona adalah tiki taka di Rangers sangat-sangat laju dan melakukan high press yang sangat-sangat laju. Dan aku rasa itu yang akan memenatkan player-player yang tidak biasa dengan tactical Gerrard. Dan aku nak tengok macam mana dia manage Aston Villa, dan aku rasa aku sangat-sangat tidak sabar untuk tengok macam mana dia manage. Dan satu lagi, kalau aku nak tengok Watkins bermain di atas. Tetapi aku rasa pengalaman Ings juga akan membantu di bahagian nombor 9. Ya. Dan ada juga rumours mengatakan dia orang akan bermain sama-sama, tapi aku rasa Gerrard akan maintain dengan formation 4-3-3. Apapun, welcome back to Premier League untuk Steven Gerrard. Nanti kita akan tengok macam mana prestasi Steven Gerrard. So ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa je. Dan aku sebenarnya tak sabar. Kalau ikut sebenarnya aku tak sabar nak tengok Gerrard berada di Liverpool. Sebab Gerrard di Liverpool, Arteta di Arsenal, dan Ole di Manchester United. Itu adalah satu perlawanan yang agak menarik aku rasa. Tetapi agak gembira melihat Gerrard di Aston Villa
Aku rasa ini adalah, ramai yang cakap ini adalah batu loncatan untuk Steven Gerrard untuk ke Liverpool nanti. Tapi aku rasa itu adalah akan merosakkan persembahan Steven Gerrard di Aston Villa, dan itu akan memalukan Aston Villa. Aku rasa terus fokus untuk menjadi manager, bukan untuk batu loncatan. Dan Ji, ada apa lagi Ji? Cuma aku just nak meluahkan perasaan sebelum kita nutup video ni. Sebab kan aku tengok tim lain senang je men-sack dia punya manager. Even Norwich yang berjaya menang untuk kali pertama pun sack dia punya manager. Aston Villa pun sack dia punya manager. Tapi satu tim ni dah berapa kali kalah teruk-teruk pula tu, tapi belum sack lagi manager. Tak sack lagi. Tak set lagi. Aku pun tak tahu lah. Itu sajalah. Aku Dean Smith menggantikan Danny Fark di Norwich. Itu confirm kan? Itu confirm. Dan itu aku rasa satu perkara yang baik dilakukan oleh Norwich mengambil Dean Smith. Ya, aku pun rasa macam tu. Kita tengok nanti macam mana Dean Smith membawa Norwich kembali menyelah di Premier League. Okay, B. Dan nak tengok macam mana dia keluarkan Norwich daripada relegation room area. Relegation area. Ya, itu salah satu target utama Dean Smith selepas ni. Okey. Kerja ada apa-apa kerja? Okay, B. Tak ada apa-apa dah. Itu aja. So untuk korang yang belum subscribe, tolongkan subscribe dan share video kami, dan komen apa sahaja topik yang korang nak kita orang bincang. Okay, B, jumpa lagi, B. Okay, Ji, selamat kuarantin. Okay, jumpa lagi di next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum.